billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama. Pertamanya saya minta maaf saya terlewat sikit sebab saya tekan link untuk masuk Zoom tadi. Banyak sangat WhatsApp yang masuk. Ada beberapa orang hantar Zoom punya link. Saya pun masuk. Bila saya masuk tu saya tunggulah lama betul kan. Penganjur tak ada pun unmute kan saya. Tengok-tengok rupanya bilik kuliah lain rupanya kan. Patutlah tak ada orang yang unmute kan saya kan. Jadi sebab tu saya lambat sikit lah. Lebih kurang 3-4 minit juga saya tunggu dalam bilik kuliah yang sana tadi. Saya tak tahu kuliah siapa tu kan. Baik, mujur saya tak terus bagi ceramah. Kalau tak nanti terus saya dituduh sebagai teroris sebab hijack kuliah orang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita insya-Allah akan sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh seorang tokoh besar di dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, di kalangan tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Al-Imamul Bukhari, yang mana dia menulis kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad, dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada bab yang ke-22, iaitu Babul Wuddi Yutawaras. Bab yang membicarakan tentang kasih sayang, perhubungan kasih sayang, perhubungan suka ini diwarisi, saling waris mewarisi, ya. Saling diwarisi daripada generasi kepada generasi. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman an Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakar bin Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarath. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami hadis ini Bishr bin Muhammad. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Abdullah. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini Muhammad bin Abdurrahman. Katanya dia mengambil hadis ini daripada Muhammad bin Fulan bin Talhah, daripada Abi Bakar bin Hazim, daripada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni dhaif. Saya nak sebut dulu, hadis ni merupakan hadis yang dhaif. Kalau tuan-tuan tengok dalam sanad dia, mungkin ada mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan yang kata oh dhaif. Saya tahu ustaz sebab apa dhaif? Sebab apa dhaif? Dia katakan ada dalam sanad ni orang yang tak dikenali, iaitu Abu Bakar bin Hazim meriwayatkan daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara syarat hadis nak sahih, nak jadi sahih, mesti kita kenal perawi dia. Bila ada seorang tak kenal maka jadi dhaif lah. Dia ada pengecualian. Jawapan tu tak betul lah.
Walaupun keterangan itu macam betul, tapi jawapan itu tak betul. Kerana apa? Yang menjadi problem, yang menjadi uh, yang menjadi masalah kalau kita tak kenal perawi itu, kalau perawi itu bukan sahabat. Kalau perawi itu bukan sahabat dan kita tak kenal dia, mubham, an rajulin, daripada seorang lelaki, an syaikhin, daripada seorang syekh, siapa dia, kita tak tahu nama dia. Kalau dia ni bukan sahabat, problem. Hadis jadi dhaif. Tapi kalau orang yang tak dikenali itu adalah sahabat Nabi, maksudnya an rajulin min ashabin Nabi, daripada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi, ahli sunnah kata yang ni tak ada masalah. Walaupun kita tak tahu nama dia, tak ada masalah. Kenapa? Kerana ahli sunnah wal jamaah menolak riwayat perawi yang tak dikenali kerana mereka nak berhati-hati. Kerana bila perawi tu kita tak kenal, boleh jadi perawi tu okey, boleh jadi perawi tu tak okey. Boleh jadi perawi ni ingatan bagus, boleh jadi perawi ni ingatan tak bagus. Tapi kalau sahabat Nabi SAW, ahli sunnah wal jamaah mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ini, kesemua mereka ini adalah adil. Semua sahabat ni jujur. Bukan nak kata sahabat ni maksum, sahabat ni ada buat silap. Sahabat ni ada yang buat silap dan ada sebahagian mereka yang dihukum pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi para ulama apabila dia melihat riwayat-riwayat sahabat, apabila mereka melihat dan menilai riwayat sahabat, mereka dapat kenal pasti bahawasanya riwayat sahabat ini tak bermasalah pun. Kalau ada masalah pada mana-mana hadis, masalah tu mesti datang daripada orang yang datang selepas daripada generasi sahabat. Dan sahabat ni tuan-tuan, walaupun mereka tak maksum tapi mereka jujur. Kenapa? Tak ada kepentingan pun untuk mereka menipu. Sebab itu Syekh Al-Muallim Al-Yamani, Al-Imam Al-Muallim Al-Yamani, seorang ulama hadis, dia mengatakan apa dia? Dia kata ahli sunnah bila kata sahabat ini udul, sahabat ini adil, maksudnya sahabat ini jujur dalam agama dan tidak ada kecenderungan pun untuk menipu. Seperti mana yang disebutkan oleh para sahabat, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antara mereka disebut Anas kata, wallahi ma nakzib wa ma nadri mal kadzib. Demi Allah kami tidak berbohong, kami tidak berdusta dan kami tak tahu pun dusta tu apa dia. Punya hebatnya sahabat ni, Anas kata kami tak tahu dusta tu apa. Kerana tidak ada kepentingan. Mereka telah hilang segala-galanya daripada habuan dunia ketika mana mengikut Nabi SAW berhijrah. Sebahagian daripada mereka ada yang terkorban nyawa. Sebahagian daripada mereka ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan ibu, ada yang bercerai, ada yang macam-macam. Dugaan yang mereka terima hanya semata-mata kerana nak mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi apa kepentingan untuk mereka berdusta? Tak ada kepentingan apa tuan-tuan. Tak ada kepentingan apa. Maka oleh kerana itulah ulama ahli sunnah mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni kesemua mereka itu jujur. Jadi kedaifan hadis ini bukan disebabkan kita tak tahu nama sahabat. Bukan. Tetapi kerana ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman. Nama sebenar dia Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, dia ni dhaif. Dan Muhammad bin Fulan ialah perawi yang tak dikenali. Nampak? Bila perawi itu bukan sahabat, tak dikenali, dhaif. Hadis itu akan jadi dhaif. Tapi dhaif dia dhaif ringan lah. Dah kalau dhaif ringan, kenapa Imam Bukhari bawa masuk? Ialah saya sebut dhaif ringan ni, kan dhaif ringan ni boleh dipakai dalam bab Fadailul A'mal, dalam bab Targhib wa Tarhib, dalam bab Sirah Nabi, dalam bab nasihat-nasihat umum. Hadis ni dhaif ringan. Jadi bila dhaif ringan, Imam Bukhari menulis dalam bab adab. Dia bukan bab hukum hakam, tak bawa hukum baru, tak bawa akidah baru dalam hadis ni. Maka sebab itu Imam Bukhari ada sedikit kelonggaran dalam bab ni menerima hadis dhaif ringan. Okey? Baik. Seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW berkata dalam riwayat ni dhaif, dia kata kafaituka anna Rasulullah SAW, aku
menjadikan kamu ni memadai dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu, ya, kasih sayang itu merupakan sesuatu yang boleh diwarisi, saling diwarisi antara generasi kepada generasi. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitab di Al-Mustadrak. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Mustadrak, di sana ada riwayat ni. Dan menariknya, Al-Imam Al-Hakim telah menilai hadis tersebut sebagai sahih. Al-Hakim telah nilai riwayat tu sebagai sahih. Tetapi, ya, mungkin ada yang pelik lah, sahih tadi ustaz kata dhaif. Ini kita kena tahu ni. Yang mana tuan-tuan, Al-Imam Al-Hakim ni, waktu dia menulis kitab Al-Mustadrak, dia agak longgar. Ya, dia longgar sikit dalam penilaian hadis. Yang ni bukan saya sebut. Yang ni disebutkan oleh Ibn Salah. Ibn Salah sebut. Selain daripada Ibn Salah, Al-Imam Az-Zahabi juga sebut. Selain daripada Al-Imam Az-Zahabi, Ibn Hajar juga sebut. Bahkan sesiapa yang belajar hadis, dia tahu benda ni. Sesiapa yang belajar hadis, automatik dia tahu. Ya, dia tahu benda ni. Al-Hakim, kalau dia menilai sesebuah riwayat sebagai sahih, ya, kalau dia menilai sesebuah riwayat sebagai sahih, para ulama hadis, pengkaji-pengkaji hadis yang datang kemudian setelah daripada Al-Imam Al-Hakim, ya, mereka mengatakan bahawasanya kena nanti dulu. Relax dulu, dia kata, relax dulu. Kalau Al-Hakim kata sahih, kita kena tengok ulama lain kata apa. Yang paling dekat, kalau Al-Hakim kata sahih, paling dekat kena tengok Zahabi kata apa. Ya, kena tengok Zahabi kata apa. Siapa pula Zahabi ni? Zahabi ni tuan-tuan ialah orang yang meringkaskan kitab Al-Mustadrak. Jadi saya paparkan pada tuan-tuan sajalah, kita belajar hadis ni, ya, kita belajar hadis ni seronok juga kalau kita belajar sanad ni kan. Belajar macam mana ulama menilai salah silah perawi. Okey, ni Al-Hakim bawa riwayat ni, ya, daripada jalur yang lain lah, daripada jalur yang lain. Okey. Sama juga al-wud yatawaras ataupun yutawaras, wal bughd yutawaras. Kasih sayang itu diwarisi, kebencian juga diwarisi. Tengok kata Hakim, hadza hadisun sahih, dia kata. Hadza hadisun sahihul isnad walam yukhrijahu ataupun walam yukharrijahu. Hadis ini sanad dia sahih dan Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan dia. Ya. Apa kata Zahabi? Tengok. At-Ta'liq min talkhis Az-Zahabi. Zahabi kata apa? Zahabi waktu dia komen hadis ni dia kata fil khabari inqita'. Dalam khabar ini ada terputus sanad. Jadi kalau ikut di sini, Az-Zahabi ni, ya, Az-Zahabi ni tak bersetuju dengan penilaian Al-Hakim yang kata hadis ni sahih. Jadi hadis ni kekal dhaif, tetapi boleh dipakai dalam bab fadailul a'mal, dalam bab nasihat, boleh pakai, no problem. Cuma kalau orang tanya kat kita, kita kena bagi tahu lah hadis ni dhaif. Tapi dalam bab fadailul a'mal, dalam bab targhib wa tarhib, dipakai. Kenapa ni dalam bab targhib? Iaitu bab galakkan untuk mengamalkan sesuatu yang telah ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ada dalam sunnah Nabi ni? Berkasih sayang, berukhuwah sesama umat Islam. Ya, maka sebab itu para ulama menyebutkan, antaranya Al-Imam Al-Munawi dalam kitab dia Al-Faidul Qadir, waktu dia menghuraikan hadis ni, dia kata apa? Dia kata hadis ini merupakan satu peringatan kepada umat Islam untuk menyayangi orang-orang yang bertakwa. Bila Nabi SAW kata, sesungguhnya kasih sayang itu diwarisi, ia merupakan satu peringatan kepada kita. Orang Islam ni, satu orang kata apa? Peringatan supaya kita mengasihi orang-orang yang bertakwa. Kita sayang orang yang bertakwa. Kita berukhuwah dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Ya. Kerana kalau kita sayang orang yang bertakwa, nanti bila kita tak ada,
anak kita juga akan sayang orang yang bertakwa tersebut selepas kita tak ada. Kerana kasih sayang itu diwarisi. Dan ia merupakan satu petanda bahawasanya kita kena cari orang-orang yang baik-baik ni, berkawan dengan mereka, berukhuwah dengan mereka, bersaudara dengan mereka. Bukanlah bersaudara tu contoh, maksudnya sampai jadi mahramiah ni, ataupun kemahraman ni benda yang tak boleh untuk kita susun. Maksudnya kalau orang tu bukan mahram kita, macam mana kita nak jadikan dia mahram kita ataupun nak jadikan dia adik-beradik kita kan? Tapi paling tidak kita sayang dia kerana Allah. Al-hubbu wal bughdu lillah. Sayang seseorang kerana Allah, benci seseorang pun kerana Allah. Maksud benci itu bukan benci batang tubuh dia, benci dengan perbuatan jahat dia, benci dengan maksiat yang dia buat. Maka kita ni kena cari orang saleh, kena sayang dia. Supaya anak-anak kita, cucu kita paling tidak akan sayang kepada orang saleh tu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sayang orang saleh tuan-tuan, bila kita sayang orang saleh, ya, secara tak langsung kita akan menjalin hubungan rapat dengan orang saleh. Kita akan jalinkan hubungan rapat dengan orang saleh, yang mana bila kita jalin aja hubungan rapat dengan orang saleh, kita akan secara tidak langsung kita akan dapat meniru, dapat kesan, ya, dapat kesan supaya kita dapat terkesan dengan ciri-ciri dan sifat baik orang saleh ni. Sebab itu Hasan al-Basri pun katakan, dia kata istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kena banyak berkawan dengan orang-orang saleh. Kamu kena banyak berkawan dengan orang-orang saleh. Kenapa? Dia kata fa innalahum indallahi syafa'ah. Kerana bagi mereka ni di sisi Allah ada syafaat. Orang saleh ni kalau mereka masuk ke dalam syurga, mungkin Allah Ta'ala izinkan mereka untuk berikan kita syafaat. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api neraka. Tapi kalaulah kata itu takdirnya, tiba-tiba orang saleh tu minta pada Allah, ya Allah, dia ni sahabat saya, salat dengan saya, puasa sekali dengan saya, ampunkanlah dia ya Allah. Mungkin itu penyebab untuk Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka dia. Alhamdulillah. Ya, kita minta jauhlah daripada neraka. Kalau boleh kita masuk syurga terus, insya-Allah, amin ya rab. Tapi kalau itu ketentuannya, maka mudah-mudahan dengan ada sahabat yang saleh, yang kita sayang dengan dia, yang kita berukhuwah dengan dia, paling tidak dia boleh bantu kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan kata kita saja, anak kita pun akan terkesan dengan akhlak baik dia. Anak kita pun akan terkesan bukan hanya dengan akhlak baik dia, dengan ilmu dia. Orang-orang saleh ni kalau kita sayang dia, kalau kita rapat dengan dia, dia bersembang pun ilmu. Dia bersembang pun nasihat. Dia bersembang dengan kita tu, sejam dia sembang, banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada dia, dari sudut manfaat nasihat satu, mengingatkan kita kepada akhirat dua, mengingatkan kita kepada kepentingan agama tiga, mungkin dapat ilmu pula hukum hakam. Maka indahnya kalau kita dapat berukhuwah dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang alim, orang-orang yang ada ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, hadis ini memberikan kita juga, ya, memberikan kita juga peringatan untuk kita tidak begitu rapat dengan orang yang jahat, orang yang zalim. Kerana apa? Kerana kasih sayang itu diwarisi. Kita sayang kat orang zalim, kita tak tegur pun orang zalim tu, bahkan kita sokong kezaliman dia, kita sokong kejahatan dia, anak kita pun akan terkesan, anak kita pun akan suka pada orang jahat, suka kezaliman yang dilakukan oleh orang zalim. Kita tak mau yang tu berlaku. Yang ni disebutkan oleh para ulama. Jangan dia, Al-Imam Al-Munawi sebut benda ni, dia kata jangan. Ini satu peringatan. Kalau nak sayang, sayang kepada orang saleh. Kalau nak sayang, sayang kesalehan orang saleh. Sayang keilmuan orang yang berilmu. Kan? Ni kadang-kadang kita bila kawan dia, kawan tu baik, saya tak bolehlah kawan dengan awak, awak terlalu baik untuk saya. No. Bila terlalu baik tu kita kena kawan lah. Banyak manfaat kita boleh ambil. Bukan kata kita saja, anak-anak kita pun. Lepas kita tak ada, anak kita akan hormat dia kerana dia adalah kawan kita. Dia adalah sahabat kita. Kerana kasih sayang itu diwarisi.
Kasih sayang itu diwarisi. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila riwayat ni menyebutkan benci juga diwarisi, ia merupakan satu lagi amaran dan ancaman. Jangan benci kepada orang saleh. Jangan tiba-tiba benci ke orang saleh. Katalah satu orang saleh dia tegur satu orang. Teguran itu betul. Maka teguran itu kita kena terima kerana teguran itu betul. Walaupun dia datang daripada orang saleh yang kita tak suka kat dia. Jangan kita marah dia. Kerana teguran itu betul. Kita kena sayang kat dia. Mudah-mudahan paling tidak disebut benda tu. Orang lain tak mau sebut, disebut benda tu. Contohnya, kenapa kita dilarang untuk membenci orang saleh? Kerana kebencian kepada orang saleh itu kadang-kadang datang daripada bisikan syaitan. Tiba-tiba je tak suka. Pasal apa tak suka kat dia? Tak suka. Tengok muka dia benci. Sedangkan dia orang saleh. Percakapan dia percakapan yang baik. Bahasa dia lunak. Dia tak maki orang. Dia tak carut orang. Dia ajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia ajak orang kembali kepada Sunnah Nabi SAW. Tapi kita benci kat dia. Kenapa benci kat dia? Tak tahu. Saja saya benci. Mungkin itu datang daripada syaitan. Kena muhasabah diri balik. Dan al-bughdhu yutawaras. Benci juga diwarisi. Kita tak ada, anak kita akan turut benci orang saleh. Anak kita akan turut benci orang yang berilmu. Anak kita akan turut benci kepada orang yang membawa seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bahaya tuan-tuan. Supaya kita tak mewariskan kepada generasi sesuatu yang mereka tak layak untuk terima. Ataupun kita tak wariskan kepada mereka sesuatu yang tak bagus bagi mereka. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kat kita bahawasanya manusia ni terkesan dengan suasana. Terkesan dengan suasana sekeliling. Kan? Walaupun kita kata kita ada pendirian kita sendiri, kita tak mau ikut orang, tapi sedikit kadang-kadang ada juga terkesan dengan suasana. Sebab itu Nabi SAW suruh kita ni memperbaiki environment dalam kerajaan Islam. Kan dalam riwayat Nabi tak benarkan kita ni untuk membuka aib orang yang tersembunyi, yang peribadi. Nabi SAW memurkai orang-orang yang dah buat dosa yang Allah Ta'ala tutup. Nabi murka kalau orang tu pergi buka aib yang Allah Ta'ala telah sembunyikan. Kalau aib tu aib peribadilah. Kan? Kerana apa? Kerana orang akan terikut, orang akan terkesan. Dan ia akan menjadi satu warisan daripada satu ke satu. Sebab itu Nabi SAW memberikan satu ancaman. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang menunjukkan di dalam Islam ni satu sunnah yang jahat, satu jalan hidup yang jahat, dia akan terima dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dia akan terima dosa orang yang mengikut dia. Orang yang membuat benda tu kerana ikut, kerana menjadikan dia contoh. Jadi ini bahaya. Maka sebab itu kasih sayang itu diwarisi, kebencian itu juga diwarisi. Ya? Baik. Sebab tu apa ni Syekh yang menulis kitab Rasyul Barak ni, Syekh Luqman, dia kata apa? Dia kata fiqhul hadis, ya. Di antara fiqh ataupun pemahaman yang boleh kita ambil daripada hadis ni, kata fihil has ala mahabbatil muttaqin wa ala al-bughdil fajarah liyarithahu anka auladuk fayantafi'una fid dunya wal akhirah. Hadis ini mengandungi gesaan. Hadis ini mengandungi galakan supaya kita ni mencintai orang-orang yang bertakwa dan supaya kita membenci kejahatan orang yang melakukan kejahatan. Liyarithahu anka, supaya sayang kepada orang saleh, sayang kepada orang yang bertakwa itu diwarisi oleh orang-orang yang datang kemudian daripada kita, daripada kalangan anak kita. Dan supaya kebencian kepada kezaliman, kebencian kepada kejahatan juga diwarisi daripada kita oleh anak kita. Fayantafi'una fid dunya, dan mereka akan dapat manfaatnya di dunia. Manfaat di dunia apa dia? Manfaat ilmu, manfaat kawan dengan orang saleh, dapat ilmu, dapat takwa, dan juga di akhirat. Kerana ketakwaan bukan hanya menyelamatkan orang bertakwa di dalam dunia, ia juga menyelamatkan orang di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata fihi tahdzirun an bughdi ahli salah fa innahu yadurru fid darain wa yarithuhu al aqab fayadurruhum. Ya, yang mana
Dia kata dalam hadis ini terdapat ancaman ataupun amaran daripada membenci orang-orang yang saleh kerana ia memudaratkan di dunia dan di akhirat. Benci orang saleh. Tapi sebenarnya bagi saya lah kan, nak dapat satu orang yang benci orang saleh ni jarang sangatlah. Kan jarang lah. Biasanya orang kita ni, orang Melayu ni, bila tengok ustaz, tengok orang pakai kepiah ni, paling tidak dia akan hormat, paling tidak dia akan respect lah, dia akan ada segan dia akan memuliakan. Sebab itu kalau mari kenduri pun mereka akan muliakan lebih-lebih orang agama ni kan. Lebihkan sikit lah orang agama ni. Kalau di masjid pun ada parking khas untuk golongan ustaz yang berkuliah, menunjukkan mereka hormat. Yang tu sebenarnya tak ada masalah lah. Kerana yang menunjukkan kasih sayang kepada orang yang ada ilmu agama. Itu tak ada masalah. Nah, itu benda yang baik yang perlu diteruskan. Ya? Wa yarithuhul aqab fayadurruhum. Dan kalau kita benci kepada orang saleh, ini membahayakan untuk diri kita. Bila kita benci orang saleh, kita tak nak kawan dengan orang saleh, kita kawan dengan orang jahat, kita terkesan dengan akhlak yang jahat. Bukan kata kita, anak-anak kita pun terkesan. Maka mereka juga akan menerima mudaratnya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini mengandungi pengajaran dua. Sayang orang saleh, jangan benci orang saleh. Benci kejahatan orang jahat. Bukan benci batang tubuh dia, benci kejahatan dia, benci kezaliman dia. Supaya ia tidak diwarisi. Supaya diwarisi yang baik-baik saja daripada kita oleh anak kita. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-23. Babu la yusammir rajul abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu. Bab seorang lelaki tidak boleh memanggil ayahnya dengan namanya, tidak boleh duduk sebelumnya dan jangan berjalan di depannya. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, nombor 44 ya, riwayat nombor 44. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Rabi' an Ismail bin Zakaria. Qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi aw ghairihi anna Aba Hurairah absara rajulain faqala li ahadihima ma hadha mink faqala abi faqala la tusammih bismih wala tamshi amamah wala tajlis qablah. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Abu Ar-Rabi' telah menceritakan hadis ini kepada kami. Yang mana Abu Ar-Rabi' mengambil hadis ini daripada Ismail bin Zakaria. Ismail kata telah menceritakan kepada kami hadis ini Hisham bin Urwah daripada ayahnya, au ghairi, daripada Urwah ataupun daripada orang lain. Anna Aba Hurairah absara rajulain. Ya, yang mana ayah dia kata ataupun orang lain kata sesungguhnya Abu Hurairah melihat dua orang lelaki. Abu Hurairah ni satu hari kata Urwah ataupun orang lain dia kata satu hari Abu Hurairah duk tengok satu orang. Duk tengok dua orang. Dua orang tengah berjalan. Ya, dua orang tengah berjalan, kemudian Abu Hurairah pun pergi dekat orang ni, dia pun tanya. Dia tanya kat salah seorang, dia kata, "Ma hadza mink?" Dia kata, "Ma hadza mink" ni maksudnya, dia ni siapa pada kamu? Dia ni siapa? Dia nampak dua orang, dia kata, "Ni siapa ni pada kamu?" Siapa ni maksud apa hubungan kamu dengan dia? Apa hubungan kamu dengan dia? Maka yang ditanya ni kata, faqala abi, dia ayah saya. Maka Abu Hurairah pun pesan. Abu Hurairah turut pesan, Abu Hurairah kata, la tusammih bismi. Kamu jangan panggil ayahmu dengan namanya. Jangan panggil nama. Panggil ayah. Abi ke, panggil yang elok-elok, kata Abu Hurairah. Wala tamshi amamah. Jangan jalan depan dia. Wala tajlis qablah. Jangan duduk sebelum dia duduk. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni secara umumnya kita boleh kata ini bukan hadis daripada Nabi SAW. Ini adalah kata-kata Abu Hurairah. Dan sanad dia sahih, ya.
Abu Hurairah ni ternampak dua orang lelaki. Dia tanya salah seorang, budak ni kata itu bapa dia. Maka Abu Hurairah bagi pesanan. 3 pesan Abu Hurairah bagi. Ya. Menunjukkan Abu Hurairah ni dia tak kenal lah orang ni. Ni nak bagi tahu jugalah. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia orang kalau nampak aja orang yang patut untuk ditegur, dia orang tegur je. Kita je kadang-kadang takut nak ditegur ni kan. Kita je takut nak menegur, takut orang kecil hati kan. Nak kena kenal dulu dan sebagainya kan. Tapi sahabat Nabi ni dia tak peduli ya. Dia nampak ada satu benda boleh tegur, dia tegur terus. Itulah hebatnya sahabat Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata, kamu jangan panggil ayahmu dengan namanya. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi adab. Kan? Kita panggil ayah kita, katalah ayah nama Yusuf. Zuk, sekejap. Ini adalah satu benda yang tak sesuai. Ini satu benda yang tak bagus dari sudut adab. Bahkan sebahagian ulama menganggap ini sebagai salah satu daripada uquq. Salah satu daripada penderhakaan, terutamanya kalau ayah ataupun ibu tu tak suka kita panggil nama dia. Tapi kalau katalah kita ada letakkan penghormatan di depan, Datuk Seri ke, Tan Sri ke contoh sebagai bergurau, itu tak masuk. Kerana difahami kita menghormati dia. Contohnya macam kita panggil ayah kita, Encik Ramli, dalam keadaan kita nak bergurau dengan dia, kan? Yang tu difahami sebagai satu gurauan. Tapi kalau kita panggil itu dalam keadaan dia pun sakit hati, dia pun kecil hati, dia pun tak suka kita panggil dia dengan nama dia, ini adalah satu yang kita panggil sebagai penderhakaan kerana menyakiti dia. Walaupun Abu Hurairah ni bagi pesanan kepada laki ni, jangan panggil ayah dengan nama dia, ibu pun termasuklah. Ibu pun termasuk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meluaskan lagi. Dia kata bukan hanya ayah dan ibu, termasuk juga guru yang mengajarkan ilmu. Kan? Guru kat sekolah umpamanya. Guru-guru agama umpamanya. Tapi sebenarnya bukan guru agama je, semua jenis guru termasuk. Kerana Islam mengajarkan adab kepada orang Islam. Supaya orang Islam ni bila dia beragama, dia beradab. Dia bukan kurang hajar, dia bukan biadab. Ini bukan agama. Kalau satu orang makin belajar agama makin biadab, makin belajar agama makin kasar, makin belajar agama makin keras, makin belajar agama makin tak peduli orang. Ini bukan tuntutan agama. Orang belajar agama mulutnya lunak, orang belajar agama mulutnya sopan, orang belajar agama mulutnya dijaga, lidahnya dijaga. Walaupun kita kata kadang-kadang ada waktu-waktu yang kita tegas, betul. Tapi ketegasan itu tidak memerlukan kepada makian. Ketegasan itu tidak memerlukan kepada cacian. Ketegasan itu tidak memerlukan kepada carutan. Tak perlu. Tegas. Nabi SAW juga ada ketika tegas. Tetapi ketegasan Nabi adalah ketegasan yang beradab. Ketegasan Nabi SAW bukan ketegasan yang bersifat kotor dari sudut percakapan dan perbuatan. No. Ini bukan Nabi. Kita nak marah pun, marah biar beradab lah. Kalau kita nak tegas pun, tegas biar beradab lah. Itu yang ditunjukkan oleh Islam. Jadi, jangan panggil mak ayah dengan nama. Terutamanya kalau mereka tak suka. Wala tamshi amamah. Jangan berjalan depan dia. Kalau kita berjalan depan dia ni, dianggap oleh dia sebagai satu benda yang tak wajar, janganlah. Tapi kalau kita berjalan depan dia dengan harapan supaya kita ni boleh tunjuk jalan kat dia, tu lain ceritalah. Wala tajlis qablah. Jangan duduk sebelum dia. Ini semua termasuk dalam perkara-perkara adab yang sepatutnya orang Islam kena kuasai dan kena tahu. Macam mana nak tahu beradab ke tak, Ustaz? Ini terpulang kepada suasana uruf setempat lah. Ke suasana uruf setempat. Okey? Baik. Fiqhul hadis. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, kata pengarang kitab ni, dia kata, fihi targhib fi tawqiril walid wa dhalika bi'adami tasmiyatihi wal mashi amamahu wa adamil julusi qablahu fil majalis wal mahafil. Dalam hadis ini terdapat pengajaran untuk memuliakan ayah, untuk memuliakan ibu, termasuk sekali lah ibu dan ayah. Wa dhalika bi'adami tasmiyatihi wal mashi amamah, iaitu dengan cara kita tak memanggil dia dengan nama dia, dan kita tak berjalan depan dia, dan kita tidak duduk sebelum dia dalam mana-mana majlis dan dalam mana-mana keraian. Kalau kita bawa dia, kita bagi dia duduk dulu. Itu cara kita menghormati dia. Ya? Baik, kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu bab yang ke-24.
Bab hal yukanni abah ataupun hal yakni abah. Bab pada membicarakan boleh tak anak boleh ataupun tidak anak memanggil ayah dengan gelaran dia. Kunyah ni adalah abu. Kalau lelaki dimulakan dengan abu, kalau perempuan dimulakan dengan ummu. Contohnya macam saya ni Abu Muaz. Ya, boleh tak anak saya panggil ya Aba Muaz? Contohnya, anak saya Abu Ubaidah tu panggil ya Aba Muaz. Aina anta? Contoh, hai Abu Muaz, awak di mana? Contohnya kan. Ataupun dia panggil mak dia ya Umma Muaz contohnya kan. Maka boleh ke tak boleh? Al-Imam Al-Bukhari meletakkan tanda soalan. Tanda soal. Maksud boleh ke tak boleh? Nak tahu boleh ke tak boleh? Kena tengok riwayat yang Al-Imam Al-Bukhari bawakan di dalam bab ini. Baik, kita tengok hadis nombor ataupun riwayat nombor 45. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubatah an Ubaidillah bin Mauhib an Shahr bin Haushab qala kharajna ma'a ibn Umar faqala lahu Salim as-salah ya Aba Abdurrahman. Yang bermaksud Imam Bukhari kata hadis ini diceritakan kepada kami oleh Abdul Rahman bin Syaibah. Katanya Yunus bin Yahya bin Nubatah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ubaidullah bin Mauhib, daripada Shahr bin Haushab. Katanya kami keluar bersama dengan Ibnu Umar. Ya, Shahr bin Haushab kata, kami keluar bersama dengan Ibnu Umar. Ya. Faqala lahu Salim. Faqala lahu Salim. Salim berkata. Salim ni siapa? Salim bin Ibni Umar. Salim ni adalah anak kepada Ibnu Umar. Salim ni anak Ibnu Umar. Dia panggil ayah dia. Dia kata, ya, As-salah ya Aba Abdurrahman. Dia kata, salat wahai Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman tu? Abu Abdurrahman tu adalah ayah dia lah. Sebab Ibn Umar ni nama sebenar dia Abdullah bin Umar. Ibn Umar ni nama dia Abdullah bin Umar. Jadi dia panggil ayah dia dengan nama Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, salat. Dia ajak ayah dia salat, tapi dia panggil ayah dia tu bukan ayah. Dia panggil ayah dia tu dengan gelaran, iaitu dengan kunyah. Sebelum saya nak hurai bab kunyah ni, sebelum saya nak hurai bab benda ni, tuan-tuan kita kena tahu kita kena tahu bahawasanya kunyah ni adalah satu budaya orang Arab. Kunyah ni sebelum Islam lagi dah ada dah. Sebelum Islam lagi dah ada dah kunyah ni. Yang mana Nabi SAW ketika mana berada di Mekah lagi, Nabi SAW dah ada gelaran ni, iaitu Abul Qasim. Nabi SAW digelar sebagai Abul Qasim. Ya. Maka bila Nabi SAW pakai gelaran ni, maka para ulama mengatakan bahawasanya gelaran ini diterima pakai dalam Islam. Gelaran ini terima pakai dalam Islam. Jadi bila gelaran ini terima pakai dalam Islam, jadi orang Islam pun bolehlah pakai. Boleh pakai, tak ada masalah. Ya. Cuma para ulama kata kalau nak pakai gelaran ini, gelaran ini pastikan jangan pakai gelaran jangan pakai gelaran Abul Qasim. Kerana di sana ada hadis yang sahih, Nabi kata tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Atau kama qala, kamu boleh untuk pakai nama aku. Nabi kata, boleh pakai nama aku, no problem. Nak pakai nama Muhammad, silakan. Sebab itu ramai ulama nama Muhammad. Tapi Nabi kata wala taktanu bikunyati. Kamu jangan menggunakan aku punya gelaran. Kenapa? Kerana ada satu hadis, ada satu riwayat yang menyebutkan bahawasanya satu hari Nabi SAW berada di luar. Tiba-tiba ada satu suara memanggil, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Maka Nabi SAW, bila orang panggil dia Abul Qasim, maka Nabi pun tak ada ni lah. Nabi pun toleh lah. Nabi toleh. Bila Nabi toleh, Nabi kata,
orang yang panggil tu dia kata ma iyyaka arat. Saya bukan panggil engkau ya Rasulullah. Dia kata saya bukan panggil Rasulullah, saya panggil orang lain. Orang lain pun ada juga nama gelaran Abul Qasim ni. Maka pada waktu itulah Nabi SAW kata, ya, pada waktu itulah Nabi SAW kata, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Boleh pakai nama aku, tak ada masalah. Tapi jangan guna gelaran aku. Jangan guna gelaran aku. Kenapa? Kerana gelaran Nabi ni mungkin kalau digunakan secara berleluasa pada zaman itu akan menyebabkan orang bila panggil Abul Qasim, Nabi akan toleh. Jadi Nabi ni tak buat kerja lain. Jadi Nabi tak nak terganggu. Cuma ulama ada beza pendapat sikit lah setelah mereka percaya, setelah mereka bersetuju untuk mengatakan bahawasanya larangan ini memang ada. Tetapi adakah larangan ini hanya khas untuk orang yang berada di zaman Nabi saja ataupun larangan ini untuk semua? Sebahagian ulama kata larangan ini selama-lamanya sebab Nabi larang. Jadi tak boleh lah Nabi larang. Ada yang kata tak, Nabi larang ni sebab ada dia punya sebab. Nabi larang ni ada sebab dia. Jadi bila Nabi larang ni sebab dia Nabi tak nak terganggu. Jadi waktu tu Nabi tak nak terganggu. Jadi sekarang ni Nabi dah tak ada. Jadi bolehlah pakai. Maka sebahagian ulama mengatakan bila Nabi dah tak ada bolehlah pakai. Abul Qasim tak ada masalah. Ya, Abul Qasim tak ada masalah, boleh pakai. Ya. Tetapi ada yang kata oh tak. Ada yang kata tak. Clear. Nabi tak bagi, kita tak bagi. Tapi kalau selamat jangan pakailah. Ya, Abu dan Ummu. Di antara faedahnya adalah kerana kita tak mau orang yang orang Islam ni lambat matang. So bila kita panggil tu, sebenarnya Abu ataupun Ummu ni bukan hanya untuk budak-budak je, bukan hanya untuk orang tua je boleh pakai. Abu ni boleh pakai untuk budak-budak pun boleh. Maksud Abu ni ayah lah. Biasanya orang sandar kepada anak yang paling sulung, lelaki. Ya. Sebab Nabi ada anak nama Al-Qasim, sebab itu Nabi itu Abul Qasim. Ya. Jadi kalau budak-budak pun ada, contohnya Abu Umair. Abu Umair anak kepada Abu Talhah kalau tak silap. Anak kepada Ummu Sulaim. Abu Umair. Dia tu budak lagi. Nabi panggil dia Abu Umair. Ayah kepada Umair. So dia akan cepat matang sikitlah. Tu di antara faedah kita panggil orang dengan Abu atau Ummu. Jadi Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar dia merupakan orang yang menggunakan gelaran Abul Qasim. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Jadi Salim ni panggil as-salah ya Abu Abdurrahman. Dia kata, "Oh salat wahai Abu Abdurrahman." Sanad ni dhaif ya. Sanad ni dhaif kerana Syahr bin Haushab ni ada problem sikit. Tetapi ada riwayat yang kedua yang Imam Bukhari bawa. Qala Abu Abdullah yakni Al-Bukhari. Abu Abdullah yakni Imam Bukhari, dia kata apa? Dia kata haddatsana ashabuna. Guru-guru kami menceritakan kepada kami an Waqi' daripada Waqi', an Sufyan daripada Sufyan, an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar, lakin Abu Hafs Umar qadha. Okey. Kat sini Imam Bukhari membawakan riwayat daripada gurunya daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Tadilah Abu Abdurrahman, ayah kepada Salim. Dalam riwayat yang sebelum ni Salim panggil ayah dia dengan gelaran Abu Abdurrahman, ayah Abdurrahman. Dalam riwayat ni Ibnu Umar ni, dalam riwayat ni sahih. Ibnu Umar memanggil ayah dia iaitu Umar bin Khattab dengan gelaran Abu Hafs. Dia kata, "Lakin Abu Hafs Umar qadha." Tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan perkara ini. Riwayat ini tuan-tuan, riwayat yang Imam Bukhari ringkaskan. Saya cuba cari riwayat ni tapi saya tak berjaya bertemunya. Tetapi Imam Bukhari nak ambil sebahagian daripada seluruh kandungan hadis ini, iaitu Ibnu Umar memanggil ayah dia dengan gelaran Abu Hafs, dan ini tidak menjadi salah. Kerana Abu Hafs ayah kepada Hafs, maka dia bukan panggil Umar dengan nama dia. Dia tak panggil Umar, dia panggil Abu Hafs Umar. Maksudnya dia still lagi menghormati ayah dia. Dia still menghormati ayah dia dengan menyandarkan nama ayah dia kepada Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baik.
Kemudian tuan-tuan, kita pergi kepada riwayat yang ataupun bab yang berikutnya. Bab yang ke-25. Bab wujubu silatir rahim. Ya, bab wujubu silatir rahim. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Damdam bin Amr Al-Hanafi, qala haddatsana Kulayb ibnu Manfa'ah, qala jaddi ya Rasulullah man abar, qala ummuk wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulaka alladhi yali dhalik wa maulaka alladhi yali dhak haqqun wajib wa rahmun mausulah. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari, Musa bin Ismail telah menceritakan hadis ini kepada kami. Katanya, Damdam bin Amr Al-Hanafi telah menceritakan hadis ini kepada kami. Katanya, Kulayb bin Manfa'ah telah menceritakan kepada kami. Katanya, datuk saya telah berkata. Datuk saya ni datuk kepada Kulayb bin Manfa'ah. Ya. Datuk kepada Kulayb, nama dia, dekat sini dia tak sebut nama lah. Tapi kalau kita cek nama dia, Bakar bin Al-Harith. Dia kata, ya Rasulullah man abar. Riwayat ni tuan-tuan dhaif lah. Kerana Kulayb ni tak dikenali. Kulayb bin Manfa'ah ni tak tahu siapa. Tetapi di sana ada riwayat lain. Di sisi Abu Daud daripada Bahz bin Hakim. Daripada ayahnya, daripada datuknya, yang mana riwayatnya hampir sama tapi ada beza sikit je. Nanti saya hurai hadis tu. Ya? Cuma hadis ni sanad dia dhaif. Ya? Dia kata apa? Datuk dia kata, ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, siapakah yang paling utama untuk aku buat baik? Ya? Siapakah yang paling utama untuk mendapat aku punya kebaikan ataupun kebajikan? Nabi SAW kata ummak. Nabi kata ibu kamulah. Yang ini saya dah huraikan sebelum ni, ya. Wa abak. Kemudian Nabi kata ayahmu. Kenapa Nabi dah utamakan ibu? Sebab ibu mengandung dulu. Ibu bersalin. Ibu menyusukan. Ayah lepas bersalin baru ayah tanggung. Ya, maka tak ada masalah lah yang tu. Yang mana kita panggil didahulukan ibu tu kerana ibu lebih utama dalam memberikan jasa kepada anak dia. Ya, baik. Kemudian dia kata wa abak, kemudian ayahmu, wa ukhtak, kemudian saudara perempuanmu, wa akhak, dan saudara lelakimu. Kenapa saudara perempuan disebut sebelum lelaki? Para ulama mengatakan kerana saudara perempuan mungkin lebih berhajat untuk pertolongan berbanding lelaki, kerana lelaki ni biasanya dia kuat, dia boleh cari duit dia sendiri, dia boleh kerja sendiri. Berbeza dengan perempuan ni, mungkin dia tak mampu, mungkin dia tak kerja. Oleh kerana tu, ya, tak ada masalah. Okey. Wa maulaka alladhi yali dhak, dan maula kamu yang berada selepas daripada itu. Maulak ni para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata maulak seperti pengarang kitab Aunul Ma'bud, Syekh Al-Azim Abadi, dalam kitab dia Aunul Ma'bud, dia mengatakan maulak ialah qarib, kerabat kamu yang terdekat. Ya, kerabat kamu yang terdekat. Kenapa kerabat ni dipanggil sebagai maula? Perkataan maula ni pembantu sebenarnya, pembantu, penyokong. Jadi pembantu atau penyokong ni biasanya saudara terdekatlah, dia kata. Tapi ada sebahagian ulama, antaranya sebagai contoh Ibn Raslan, dia kata waktu dia mensyarahkan hadis ni, dia kata maulak ni orang yang membebaskan kamu daripada perhambaan. Orang yang bebaskan kamu daripada perhambaan, itu maula lah. Ya, itu maula. Jadi, ya, hadis ini nak bagi tahu kepada kita tentang konsep memberi kebajikan kepada orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Ya. Siapa yang ada hubungan silaturahim dengan kita? Orang yang mempunyai ataupun orang yang merupakan mahram kita. Ibu kita, ayah kita, saudara perempuan, saudara lelaki, dan termasuk juga maula lah. Kerabat-kerabat
datang kemudian, ataupun orang yang membebaskan. Kenapa orang yang membebaskan ni kita kena buat kebajikan kat dia? Sebab dia dah bebaskan kita. Kerana dia bebaskan kita, dia berjaya besar. Kerana orang yang menjadi hamba ni dia tak memiliki apa-apa. Dia tak memiliki apa-apa pun. Harta kalau dia kerja pun semua milik semua milik tuan dia. Ya, baik. Itu di antara apa yang diajar oleh Islam. Kemudian Nabi kata hakun wajib. Ia merupakan satu hak yang wajib. Wa rahmun mausulah, dan dia merupakan silaturahim yang sepatutnya disambungkan. Sepatutnya disambungkan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam Islam ini, walaupun Islam ini dalam sesuatu keadaan, dalam banyak keadaan mementingkan tauhid, tetapi ia tidak sekali-kali pernah untuk mengabaikan. Dia tak pernah mengabaikan sisi kemanusiaan insan. Kemanusiaan insan tu still ada. Kemanusiaan insan tu still ada. Dan silaturahim ini bukan hanya terkepung dalam hubungan satu agama saja. Kalaulah kata satu orang ni dia masuk Islam, ibu dia tak Islam lagi, ayah dia belum Islam lagi, still dia kena hubungkan hubungan silaturahim, kerana mereka itu adalah ayah dan ibu dia yang perlu untuk diberi kebajikan. Bahkan kalau dengan kebaikan itu mungkin akan menjadikan ibu dan ayah dia, ya, ibu dan ayah dia lebih tertarik dengan akhlak dia, tertarik dengan Islam. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam bab ini kita kena ambil sebagai satu pengajaran lah. Ya. Kita kena ambil benda ni sebagai satu pengajaran, iaitu kalaulah kita ni kadang-kadang kuat agama, kita juga jangan lupa sisi-sisi yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Kenapa kita terlepas pandang? Kerana kadang-kadang terlalu semangat nak beragama, terlalu semangat nak bawa ajaran agama, kadang-kadang kita bersifat kurang ajar dengan ibu dan mak, dengan ibu dan ayah kita. Ini benda yang tak sepatutnya berlakulah. Kita sepatutnya kena menghormati mereka, cakap dengan mereka baik-baik. Ya, wa qul lahuma qaulan karima. Cakaplah dengan mereka ini dengan perkataan-perkataan yang lunak, perkataan-perkataan yang mulia. Ya, perkataan yang mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagai orang Islam kena ambil benda ni sebagai satu perkara yang penting. Sebagai satu perkara yang penting supaya kita tak terlepas pandang sisi-sisi yang penting, sisi-sisi yang boleh menjadikan orang tertarik dengan akhlak kita, iaitu lisanul hal. Dalam istilah dakwah kita panggil lisanul hal. Lisanul hal ni apa dia? Lisanul hal ni ialah lidah yang bercakap daripada keadaan kita, bukan lisanul maqal. Lisanul maqal ni kita bercakap. Tu orang kata kadang-kadang orang kata apa? Action speaks louder than words, kan? Kadang-kadang tindakan itu bercakap lebih kuat, lebih orang kata apa? Tinggi dia punya nada suaranya daripada percakapan. Kita cakap benda-benda berkenaan dengan agama tapi akhlak kita teruk. Kita bercakap benda-benda yang berkaitan dengan agama tapi kebajikan ibu kita, kebajikan ayah kita, kebajikan adik-beradik kita tak jaga. Ini adalah satu kerugian. Ya? Dalam riwayat Abu Daud yang saya sebut tadi, yang menjadi penyokong pada riwayat ni ada sikit beza lah. Yang mana Bahas bin Hakim daripada ayahnya, daripada datuknya, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, seorang sahabat ni kata, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, siapakah yang aku perlu untuk lakukan kebajikan kepada dia? Nabi kata, ummuk, summa ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak, summa al-aqrab fal-aqrab. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu. 3 kali Nabi ulang. Kenapa? Para ulama menyebutkan yang pertama kerana ibu melahirkan. Yang kedua kerana ibu bersalin. Yang ketiga kerana ibu menyusukan. So 3 jasa ni menyebabkan ibu 3 kali lebih utama daripada ayah. Kemudian summa abak. Kemudian barulah ayahmu. Summal aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat dan juga yang dekat. Jadi tuan-tuan, bila kita kata silaturahim ni, para ulama berbeza pendapat. Siapakah orang yang wajib untuk kita hubungkan hubungan silaturahim ni? Siapakah orang yang utama untuk kita
melakukan hubungan silaturahim wajib? Jawapan dia ulama beza pendapat lah. Ada yang kata yang wajib ni adalah mahram. Mahram kita, orang yang kita haram kahwin dengan dia. Ibu kita, ayah kita, nenek kita, datuk kita, pak saudara kita, mak saudara kita, yang mahram kita. Yang ni wajib untuk dilakukan, wajib untuk dihubungkan hubungan silaturahim. Sebahagian ulama kata tak, bukan hanya mahram saja, dia luas lagi, iaitu orang yang kalau kita mati dia terima miras kita. Orang yang kalau kita mati dia terima harta pusaka kita. Itu yang kedua, pendapat yang kedua. Yang ketiga, semua yang ada hubungan kerabat dengan kita, yang mempunyai pertalian darah, termasuklah sepupu, dua pupu, semua ada pertalian darah, semua masuk. Tetapi pendapat yang sahih, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang sahih ialah hubungan silaturahim ini dituntut daripada semua orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Sama ada dia ni ada hubungan darah, hubungan nasab ataupun tidak, sama ada dia ni mahram ataupun tidak, selagi mana dia ada hubungan nasab, kita dituntut untuk melakukan hubungan silaturahim dengan dia. Tetapi yang wajib untuk dihubungkan hubungan silaturahim ialah yang mahram. Selain daripada mahram, sunat untuk dihubungkan hubungan silaturahim. Ya, macam mana nak hubungkan hubungan silaturahim? Terpulang kepada uruf, telefon, bagi salam, buat kebajikan, tanya khabar dan ziarah menziarahi dan sebagainya, itu terpulang kepada suasana dan adat setempat bagi sesebuah negeri. Yang itu tak ada had lah, tak diletakkan apa hadnya di dalam agama. Apa yang dipanggil sebagai perbuatan baik, maka kita buat untuk orang yang mempunyai kerabat mahram dengan kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya kira cukuplah sekadar ini untuk malam ini. Sejam dah saya bercakap. Dalam keadaan tak sedar, saya pun tak sedar, dah sejam dah saya bercakap. Jadi tuan-tuan, saya berhenti dulu di sini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya alu-alukan. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah nama kunyah perlu guna nama anak lelaki saja? Tidak. Tapi biasanya ulama akan guna nama anak lelaki yang paling besar lah, yang paling sulung. Tapi kalau dia tak ada anak lelaki, boleh guna nama anak perempuan. Kerana ada sahabat yang guna gelaran Abu Ruqayyah. Ruqayyah tu nama perempuan. Tamim Ad-Dari, dia guna Abu Ruqayyah. Kerana dia ada anak perempuan, nama Ruqayyah, maka boleh guna. Bukan kata anak aja. Orang tak ada anak pun boleh guna. Katalah dia tak kahwin lagi. Macam tadi Abu Umair, dia kecil lagi, dia tak kahwin lagi. Dia guna Abu Umair. Boleh, tak ada masalah. Ya, Abu Hafs, Umar nama Abu Hafs. Gelaran dia Abu Hafs. Kenapa guna Abu Hafs? Anak dia kita cek tak ada pun nama Hafs kan? Maka dia guna nama Abu Hafs, dibenarkan. Okey? Selagi mana nama itu nama yang baik. Ya, baik. Kenapa Umar? Ni ada soalan kedua ni. Ya. Ni soalan kedua. Kenapa Umar guna kunyah Abu Hafs? Kenapa tak guna Abdullah? Ini ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama kata Abu Hafs tu dia ambil daripada perkataan Hafsah. Kerana Umar ada anak nama Hafsah. Dia buanglah ta tu jadi Hafs. Okey? Ada yang kata tak, bukan sebab tu. Umar digelar Hafs kerana Hafs tu maksudnya singa. Kerana Umar ni dia berani macam singa, maka digelar sebagai Abu Hafs. Dia digelar sebagai Abu Hafs. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, saya pakai contoh, pakai nama Ustaz. Apa beza gelaran Abu Muaz dan Ibn Ramli? Adakah gelaran Ibnu itu kunyah ataupun orang Arab sebut Ibn? Apa maknanya? Ibn tu anak. Itu nasab. Ibn Ramli, Ibnu Hajar. Tapi kalau kunyah ni Abu Fulan, Abu Muaz. Macam saya Abu Muaz tu kunyah lah. Tapi kalau orang panggil saya, ya Ibn Ramli, wahai anak Ramli, itu maksudnya menyebut nasab saya lah. Kedua-duanya dibenarkan dalam agama.
Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Susah nasihat kat mak saya. Saya pernah dikata jangan nak jadi ustazah. Jangan nak jadi ustazah sangatlah. Saya saya jadi sedih setiap kali nak tegur, selalunya mereka akan kecil hati. Macam saya selalu sebutlah. Kadang-kadang nak buat teguran ni, sebenarnya hadis akan datang ni. InsyaAllah minggu depan kalau ada umur, ada rezeki, kita nak bincang bab hadis tu. Hadis berkenaan macam mana nak tegur orang kan. Hadis berkenaan macam mana Nabi SAW pun sebenarnya dibenci disebabkan oleh kerana dia mula menegur kesilapan, dia menegur kesalahan orang. Nabi sebelum daripada dia mula berdakwah, sebelum dia menegur kesilapan dan kesalahan, orang suka kat dia. Cuba tengok dalam negara ni, kalau kita suka menegur kesilapan dan kesalahan, kita akan dibenci. Itu benda biasa. Ya, kalau dia cerita bab yang disukai, ajak orang buat benda baik, dia langsung tak pernah tegur orang, kesilapan orang tak pernah tegur, tak pernah kritik, dia akan disukai. Percayalah. Nangis-nangis sikit, orang akan suka kat dia. Ya, tapi kalau dia mula tegur, dia mula kritik, then orang akan kata, ini lain macam. Sedangkan dakwah itu mesti berjalan dua-dua sekali. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ajak orang buat benda baik pun kena jalan, cegah orang buat benda mungkar pun kena jalan sekali. Tapi kalau katalah orang kata kat kita, jangan nak jadi ustazah sangatlah, jangan nak jadi ustaz sangat, jangan jadi baik sangat. Kita sebutlah, saya sebenarnya bukan baik pun. Saya mengharapkan bila saya tegur ni, nanti bila saya silap, awak tegurlah pula saya. Supaya kita sama-sama jadi baik. Kita sama-sama ni tak berapa nak baik. Jadi kalau saya tegur awak hari ni, saya mengharapkan awak tegur saya kemudian. Ataupun sebelum kita nak tegur dia tu, kita puji dulu. Terutama mak kita, kita puji dulu, kita sebut kebaikan dia dulu, kita pegang dia dulu, pegang tangan dia, peluk dia dulu, dan baru kita beri teguran. Lepas kita puji dia. Dan kita sebut kat dia, kita sayang kat dia. Ya, kita sayang kat dia. Ini di antara cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pegang bahu ke, pegang tangan ke, peluk ke, kemudian puji, sebut kita sayang kat dia, lepas tu kita bagi teguran. Dan kita bagi tahu, kita bagi teguran ni bukan kerana kita nak kata kita terlalu baik, tetapi kerana tanggungjawab kita sebagai orang yang ada sedikit pengetahuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak buat bila kita nak berbaik dan berkawan dengan ustaz-ustaz, orang saleh, orang cakap kita ni skema. Biarlah skema. Kerana kalau jawapan ikut skema dapat markah. Kalau tak ikut skema tak dapat markah. Kita hidup dalam dunia ni memang ujian. Jadi ujian ni, setiap ujian memerlukan jawapan. Dan jawapan ada skema. Kalau jawab tak ikut skema, tak ada markah, gagal kita. Kita nak di hari keluar result nanti kita nak berjaya. Kalau orang kata kat kita skema, tak apalah, saya memang skema pun. Kerana kita orang beriman. Hidup ni ada skema. Skema kita Al-Quran dan Sunnah. Tak ada masalah, no big deal. Kita jadikan kutukan orang tu sebagai batu loncatan. Orang kata apa? Anjakan paradigma. Orang kutuk kita, kita jadikan kutukan tu sebagai satu kekuatan. Awak kata saya skema, memang saya skema. No problem. Kerana hidup dalam dunia ni ujian. Ujian perlu jawapan. Dan jawapan tu kena ada skema. Kalau tak ada skema, tak ada markah. Ni nak jawab apa? Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa maksud Nabi risau jika sesuatu ibadah menjadi wajib seperti salat sunat tarawih secara berjemaah? Adakah pensyariatan ibadah itu boleh berubah dengan tindakan Nabi? Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah khair. Bila Nabi SAW hidup di zaman pensyariatan tu boleh berubah mengikut keadaan. Ya. Ada benda yang asalnya tak wajib boleh jadi wajib. Ada benda yang asalnya tak wajib menjadi wajib, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, sebagian ulama kata puasa Ashura asalnya wajib. Kemudian bila datang aja pensyariatan Ramadan, maka puasa Ashura itu menjadi sunat. Ya. Jadi Nabi SAW waktu dia salat tarawih, memang salat tarawih pada waktu tu sunat, tidak diwajibkan. Pada malam yang ketiga Nabi keluar. Malam pertama keluar, malam kedua keluar, malam ketiga keluar, malam keempat tu Nabi tak keluar. Walaupun orang menunggu. Kenapa? Kerana Nabi takut tiba-tiba Allah Ta'ala akan mewajibkan dia. Nabi takut tu kerana pertama, Nabi tak tahu benda ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi. Itu menunjukkan Nabi ni dia tak tahu benda ghaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia saja. Yang kedua, menunjukkan rahmat Nabi SAW kepada umat dia, kerana Nabi bimbang kalau jadi wajib akan menjadi sukar kepada umat. Jadi Nabi nak kekalkan ia sebagai
satu perkara yang sunat, bukan satu perkara yang wajib. Nabi tak nak benda ni membebankan umat dia. Oleh kerana itulah Nabi tinggalkan berjemaah. Bukan Nabi tinggalkan salat tu, Nabi tinggalkan berjemaah di masjid tu kerana takut dia menjadi wajib. Ya, nak bagi tahu kat kita bahawasanya syariat ini milik Allah. Nabi SAW bertindak mengikut arahan Allah. Wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Aku hanya pembeda. Allah lah yang memberi. Allah Ta'ala kata wajib, maka wajiblah. Nabi tak boleh ubah. Jadi Nabi tak mau perkara ini membebankan umat dia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Macam mana kita menghadapi sekelompok golongan yang hulu ni melampau kepada satu tokoh? Contoh dia dakwah memasang foto tokoh tersebut ada manfaat tertentu. Jazakallah khair wa antum fajazakumullah khair. Bacakan kepada dia hadis Umar ketika mana Umar mencium Hajar Aswad. Umar kata apa? Inni la a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk. Umar waktu dia cium Hajar Aswad, Umar kata aku tahu engkau batu, tak memberi manfaat, tak memberi mudarat. Kalau tidak kerana aku melihat Nabi mencium kau, aku pun tak cium. Manfaat dan mudarat datang daripada Allah. Keberkatan datang dengan nas. Bila mana kita sayang kepada orang saleh, itu adalah satu benda yang dituntut. Tetapi jangan melampau. Melampau kepada orang saleh, lama-lama akan membuka pintu kesesatan. Melampaunya orang Kristian kepada Nabi Isa, akhirnya membuka pintu kekufuran. Terjadinya ajaran kufur dalam dunia ini, sehingga Allah Ta'ala hantar Nabi Nuh untuk menyelamatkan mereka daripada kekufuran, asalnya kerana mereka sayang kepada orang saleh melampau. Seperti mana yang diceritakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari. Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, ini semua adalah nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nama orang saleh, kata Nabi. Ini nama orang saleh. Bila mereka mati, masyarakat sayang sangat kat mereka buat patung dan akhirnya patung ini disembah. Jadi oleh kerana itu jangan ghulu, jangan melampau. Sayang kepada orang saleh, sayang sekadarnya. Sayang kepada Nabi pun ada kadarnya, ada hadnya. Jangan lebih daripada had sehingga menjadikan Nabi itu lebih daripada martabat Nabi sehingga mengambil ciri-ciri ketuhanan. Ini satu benda yang salah. Ini tak dibenarkan di dalam agama. Sebab itu Nabi kata la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu lebih-lebih dalam memuji dan menyayangiku. Jangan puja aku lebih seperti mana orang Kristian memuja Nabi Isa anak Maryam. Baik. Doktor Ustaz, walaupun ada anak lelaki tapi bukan anak sulung, saya guna kunyah anak sulung perempuan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, guna anak perempuan pun tak ada masalah. Ya. Nak guna nama anak lelaki yang bukan sulung pun boleh, nak guna mana-mana pun boleh. Ada keluasan dalam masalah ni, no problem. Ya. Apa maksud ayat pembukaan yang Ustaz baca setiap kali kuliah? Ini kena buka Quran, panjang saya nak cerita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cakap benda yang betul. Nanti Allah Ta'ala akan perbaiki amalan kamu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampunkan kamu dosa-dosa kamu. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan berjaya dengan kejayaan yang besar. So ini di antara di antara makna yang saya bacakan di awal mukadimah tu. Boleh Google nanti makna khutbah hajah. Khutbah hajah ni selalu disebutkan dan selalu dibacakan oleh para ulama kerana ia dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jangan sekali-kali kau kata Rasulullah itu manusia biasa. Ini ungkapan seorang sufi. Boleh Ustaz komen sikit tentang ungkapan ni? Saya tak tahu kerana dalam hadis, dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawasanya Nabi itu manusia seperti kita. Cuma Nabi itu diberikan wahyu dan Nabi itu maksum dalam menyampaikan wahyu kepada kita. Dalam nak menyampaikan wahyu, Nabi SAW ni tak buat silap. Dalam nak menyampaikan wahyu, nak menyampaikan agama, ya, Nabi tak buat silap.
Nabi maksum, Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana ini disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seperti kamu. Ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. So Nabi ni ada ciri-ciri manusia macam kita lah. Nabi sakit, Nabi tidur, Nabi lapar, Nabi berkahwin. Waktu-waktunya ada Nabi lupa dalam urusan peribadinya. Kan? Tapi Nabi tu maksum dalam nak menyampaikan wahyu. Tapi kalau kita kata Nabi tu bukan manusia biasa, maka Nabi tu luar biasa. Kalau Nabi luar biasa, macam mana kita nak tiru dia? Ya? Macam mana kita nak tiru dia? Oleh kerana itulah, kita kena kata Nabi tu macam kita. Tapi, dari sudut menyampaikan wahyu, Nabi maksum tak seperti kita. Tak lupa dalam menyampaikan wahyu. Tak lupa dalam nak menyampaikan agama. Tak silap dalam menyampaikan Al-Quran. Tak silap dalam menyampaikan hadis. Ya? Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita kena kata Nabi manusia dan tidak keluar daripada ciri-ciri kemanusiaannya. Cuma Nabi ni diberikan wahyu dan maksum. Tapi dari sudut laparnya Nabi, sakitnya Nabi, sakit kepalanya Nabi, berkahwinnya Nabi, tidurnya Nabi, sama macam kita. Makannya Nabi, minumnya Nabi, sama macam kita. Nabi adalah manusia sama seperti kita dari sudut ciri-ciri kemanusiaannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya kira cukuplah sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah, jika ada kesempatan kita bertemu lagi di lain masa. Oh, saya lupa. Walaupun Nabi ni manusia macam kita, tapi adalah benda-benda yang Nabi beza. Itu pun sekadar yang dalil sebut Nabi beza daripada kita. Itu ada benda-benda lain, insyaAllah jika ada kesempatan yang lain saya akan sebut. Ada keistimewaannya macam Nabi punya tenaga kekelakian Nabi tu lebih daripada kita. Sebab tu Nabi boleh kahwin lebih daripada 4 orang. Sebab tu Nabi boleh lebih. Tapi kita tak dapat yang tu. Ataupun Nabi SAW dia ada keistimewaan. Dia boleh tengok di belakang dia walaupun tak ada mata di belakang dia, tapi dia boleh tengok. Ya. Jadi ini benda-benda yang dianggap sebagai keistimewaan Nabi yang tak ada pada kita. Tapi dari sudut ciri kemanusiaan lain, Nabi sama. Ya, Nabi sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih pada penganjur Global Ihsan, kepada Kak Jini, Dr. Azmi. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya minta maaf juga kalau ada soalan yang tertinggal, soalan yang saya tak mampu jawab. Saya minta maaf banyak. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon untuk berundur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.